Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد. Yang saya muliakan Tuan Imam, Tuan Bilal, sahabat saya Ustaz Qarni pun ada kat sini, Ustaz Hafiz daripada Jabatan Agama Islam Perlis, hadirin hadirat, mukminin dan mukminat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah pada malam ini kita dapat bersama-sama sekali lagi setelah berapa tahun saya tak datang? Setelah kuliah yang panas suatu ketika dahulu, alhamdulillah kita dapat bertemu dan saya pun telah menjadi orang Perlis. Hari ini 30 hari bulan, kira genap 2 bulan saya duduk di Perlis. 2 bulan lebih sikit lah, sebab 2 minggu pertama tu tak kerja lagi. Hari pertama ni 1 bulan 2. So dah 2 bulan alhamdulillah duduk di Perlis. Kita nak berkuliah sikit. Sebelum tu hujan lebat ni kita baca doa yang sunnah Nabi SAW ajar. Allahumma sayyiban nafi'ah. Mutirna bifadlillah wa rahmatih. Ya Allah, jadikanlah hujan ini hujan yang memberi manfaat kepada kami. Dan kita diberikan hujan disebabkan oleh kerana kelebihan daripada Allah dan rahmat daripada Allah, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, di dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, Anas meriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata dalam hadis yang mungkin tuan-tuan biasa dengar, salasun man wajada fihi, salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Ayyakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah wa ayyakraha ayyauda ilal kufur ba'da an anqadhahu Allahu minhu kama yakrah ayyuqdhafa finnar atau kama qala. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, yang mana hadis ini sahih lah, daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasun man kunna fihi, 3 perkara. Man kunna fihi, yang mana sesiapa yang padanya ada 3 perkara ini, wajada halawatal iman, dia akan dapat merasai kemanisan iman. Syekh Muhammad bin Saleh bin Uthaymin ketika dia mensyarahkan hadis ini di dalam syarah Riyadhis Salihin, dia mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang halawatul iman,
kemanisan iman. Yang mana kemanisan iman ini bukan kemanisan seperti gula, tetapi kemanisan dari sudut maknawi. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ketika menghuraikan hadis ini, dia mengatakan halawatul iman ialah merasa lazat dalam ketaatan. Halawatul iman ialah sanggup tahammulil masyaq ataupun tahammulil masyaqqat fillah. Halawatul iman bermaksud sanggup menanggung bebanan kerana Allah Azza wa Jalla. Sebab tu bila kita melihat kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita tengok ibadat Nabi ni dahsyat. Aisyah radhiyallahu anha ditanya berkenaan dengan salat Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan pada waktu malam. Kaifa kanat salatun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan? Bagaimana solat malam Nabi di bulan Ramadan? Siapa yang tanya ni? Yang tanya ni tabi'i. Sebab apa tabi'i tanya? Nak ambil semangat. Aisyah kata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la yazidu fi Ramadan wala fi ghairi Ramadan ala 11 rak'ah. Salla arba'an la tas'al an husnihinna wa tulihin. Thumma salla arba'an la tas'al an husnihinna wa tulihin. Thumma salla thalatha. Atau kama qala. Aisyah bila ditanya oleh tabi'i berkenaan dengan bagaimana salat Nabi pada waktu malam di bulan Ramadan, Aisyah kata, Nabi sallallahu alaihi wasallam ni sama ada di bulan Ramadan ataupun selain daripada bulan Ramadan, Nabi tidak pernah salat lebih daripada 11 rakaat di waktu malam. Nabi salat 4 rakaat, yakni 2-2, mengikut tafsiran sebahagian ulama. Kerana di sana ada hadis lain, Nabi SAW sebut, salatul lail mathna mathna. Salat malam itu 2 rakaat, 2 rakaat. Hadis riwayat Ibnu Umar. Maka Nabi salat 2 rakaat, 2 rakaat. Aisyah kata, kamu jangan tanya tentang panjangnya dan kualitinya. La tas'al an husnihinna wa tulihin. Kamu jangan tanya lagi tentang kualiti salat Nabi, dan kamu jangan tanya tentang panjangnya salat Nabi. Summa salla arba'an. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam salat lagi 4 rakaat, yakni 2-2. Jangan kamu tanya tentang kualitinya bagaimana, dan jangan kamu tanya tentang panjangnya bagaimana. Summa salla thalatha. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam salat 3 rakaat, yakni witir. Nah, bila nak masuk bulan puasa ni, tak tahulah kan, tuan-tuan gaduh lagi ke tidak. Biasanya masuk bulan puasa ni kan, dia duk gaduh lah 20 ke 8, 20 ke 8 kan. Sebenarnya dua-dua boleh. Yang penting jangan bergaduh je. Yang tu tak boleh. Ni kadang-kadang sebab nak pertahankan benda sunat, duk maki orang. Tak betul ya. Nak buat benda sunat je maki orang. Dia macam orang pergi umrah ataupun pergi haji, nak cium Hajar Aswad tapi tumbuk perut orang. Lepas tu dia bangga, aku dapat cium Hajar Aswad, tapi entah berapa orang yang ditumbuk, entah berapa orang yang disiku. Lepas tu cerita kat orang kampung, aku dapat cium, tapi buat benda haram sebab nak dapat benda sunat. Pertimbangan kita salah kan? Sebenarnya 8 pun okey, 20 pun okey. Kerana qiyamul lail, kerana salat tarawih itu qiyamul lail. Cuma di bulan Ramadan itu digalakkan untuk berjemaah di masjid. Sebab itu Aisyah kata sama ada di bulan Ramadan ataupun bukan Ramadan, Nabi salat 11 rakaat. Kenapa Nabi buat 11? Sebab solat Nabi itu panjang.
Bila masuk zaman Umar, rakyat di zaman tu dah tak larat sebab terlibat dengan jihad. Rakyat dah tak larat diri lama. So Umar banyakkan rakaat, Umar kurangkan waktu berdiri. Sebab solat Nabi SAW pada waktu malam tu panjang. Tapi kita kalau diperoleh Ustaz Afi macam mana? 8. Okey lah kan. Sebab Nabi SAW kata, man qama ma'al imam hatta yansarif, kutiba lahu ajru qiyamil lailah. Atau kama qala. Nabi kata dalam hadis, siapa yang berqiyam bersama dengan imam sehingga imam selesai, akan diberi pahala seolah-olah dia berqiyam satu malam. Jadi kita buat 8, kita boleh habis dengan imam kan. Takut-takut nanti imam tinggal imam dengan Bilal. Macam mana Pak Bilal? Saya pun nak balik Pak Imam. Kalau Pak Imam balik, saya balik. Kan? Kita takut yang tu lah. Dan kita boleh salat dengan tenang lah kan. Tak ada express. Tuan-tuan tengok dekat Indonesia, dia punya express. Solat 20 rakaat, dapat 20 rakaat. Tapi berapa minit? Tak sampai 10 minit. Dia punya express. Kalah Sunny Express punya laju. Kalah Transnational punya laju. Kita tak mau. Kita mau solat tenang. Kerana kita salat ni menghadap Allah Azza wa Jal. Kita kena sedar bila kita baca Fatihah, Allah Ta'ala menjawab setiap daripada ayat Fatihah yang kita baca tu. Allah Ta'ala jawab. Jadi kita kena salat dalam keadaan tenang. Baik. Halawatul iman, maksudnya kelazatan dalam ketaatan kepada Allah. Yang ni yang Nabi tunjuk. Sebab tu dalam hadis ada riwayat, Aisyah cerita, salat Nabi tu bengkak kaki. Kita bengkak juga. Tapi sebab makan seafood. Nabi SAW bengkak sebab solat. Bila Aisyah tanya, Nabi kata, afala akunu abdan syakura. Tidakkah aku menjadi hamba yang bersyukur? Sebab Nabi ni Allah Ta'ala jamin dah masuk syurga. Tapi Nabi rasa lazat dalam beribadah kepada Allah. Kan? Bila kita nak rasa lazat ni, beribadat pada Allah ni? Bila kita susah. Masa tu sedap. Sebab tu Allah Ta'ala kadang-kadang memberikan kita sedikit kesakitan, memberi kita sedikit musibah, supaya kita rasa bahawasanya dunia ini tak lama. Ad-dunya zailah wal akhiratu muqbilah. Dunia ni akan pergi, akhirat akan tiba. Kadang-kadang kita hidup dalam dunia ni lama sampai kita lupa akhirat ada. Jadi bila kita terkena satu-satu musibah, masa tu baru kita teringat kat Tuhan. Masa itulah bila Allah Ta'ala bagi kesempitan, bila Allah Ta'ala bagi kesusahan, waktu itulah waktu yang paling nikmat dalam berdoa kepada Allah. Kadang-kadang waktu senang, kita doa pun tak berapa nak khusyuk. Kadang-kadang doa pun shortcut. Ya Allah, ya Tuhanku, aku minta kebaikan semuanya. Amin. Ya Allah, aku minta yang baik-baik je, yang tak baik jangan bagi. Dia kadang-kadang tak sampai. Tapi bila Allah Ta'ala bagi kesusahan, bukan kita minta, tapi bila Allah Ta'ala bagi, dan masa tu kita rasa, ya Allah, mengelai mata. Kerana tak ada tempat kita nak harap lagi melainkan pada Allah. Tuan-tuan, saya pergi belajar dulu bawa family. Anak seorang tu. Muda lagi. Umur pun tak sampai 30 lagi masa tu. 20-an. 20-an ada, ujung-ujung 20-an. Saya bawa anak. Dapat beasiswa kerajaan tanggung pergi ke Jordan. Ush, best tu. Saya bawa isteri, saya bawa anak seorang. Masa tu tak fikir panjang. Masa pergi, anak demam. Kita budak muda kan, alah demam biasa je tu. Sekali kena sawan anak saya. Sawan demam lah. Bukan sawan yang epilepsi tu. Sawan bila demam je kena sawan. Berbuih-buih mulut. Kereta tak ada, family tak ada. Jenuh pula nak bawa ke hospital tengok kamus. Sawan ni apa dalam bahasa Arab? Tak tahu nak minta tolong kat siapa. Pukul 3 pagi, hujan macam ni. Teksi tak ada. Pukul 3 pagi. Lah kali telefon kawan yang ada kereta. Mujur dia angkat.
Saya kata boleh tolong bawa anak demam. Dah sawan dah ni nak pergi hospital. Pergi hospital, doktor suruh rendam dalam air. Musim sejuk. Suhu kosong ataupun -2. Waktu hujan. Esok nak exam. Esok saya nak periksa. Jadi masa tu rasa duduk kat surau, nangis. Anak masuk ward. Nangis. Ya Allah, siapa lagi nak harap pada Tuhan? Masa tu rasa nikmat. Tu nikmat iman. Bila kita rasa yang kita hanya bergantung harap pada Allah. Dan sanggup susah, sanggup redah hanya semata-mata kerana Allah. Itu yang selalu saya cerita. Golongan Ansar dan Muhajirin ni contoh terbaik dalam pengorbanan yang pernah dilakukan oleh manusia. Muhajirin tinggal negara, tinggal negeri. Mekah dengan Madinah lebih kurang 600 km. Tinggal belum tentu boleh balik. Kalau orang tanya saya hari ni, you duduk sini berapa lama? Dipinjamkan daripada UPSI berapa lama? Saya lebih kurang 3 tahun. Kalau tak sambung, balik lah. Boleh balik. Yang ni pergi, belum tentu boleh balik. Dan pergi tu pun belum tentu selamat. Orang-orang Islam tu wanted ketika mana mereka keluar daripada Mekah nak pergi Madinah. Tuan-tuan cuba bayangkan hari ni, pengerusi masjid kata, tuan-tuan, demi menyelamatkan iman, kita kena pindah. Pindah pergi ke Johor. Tuan-tuan bawalah apa yang mampu saja. Kita naik unta. Agak-agak tuan-tuan kata apa? Kejaplah ustaz. Saya balik mesyuarat dengan orang rumah dulu. Deh. Ansar pun sama. Mereka sanggup berikan tempat. Negara. Kan beri tempat je, beri negara. Saya pernah sebut dalam kuliah. Kalau tuan-tuan ikut kuliah online, benda ni saya dah sebut dah. Ansar ni, dia bukan hanya bagi tempat tinggal. Kalau bagi tempat tinggal, bagi duduk, kita pun bagi duduk pada golongan Rohingya tu. Tapi Ansar ni bagi pemerintahan negara dekat Nabi SAW, yang bukan orang Madinah. Bila Nabi wafat, orang Ansar bagi pada siapa? Orang Ansar dia ada pemimpin dia. Sa'ad bin Ubadah. Ada pemimpin dia. Tapi mesyuarat dekat Saqifah Bani Sa'idah tu, bagi dekat Abu Bakar. Sebab masa Nabi SAW sakit, masa Nabi SAW tenat, Nabi sebut, murru Abu Bakrin falyusalli bin nas. Biarkan Abu Bakar itu supaya dia menjadi imam kepada manusia di masjid Nabi SAW. Maka para sahabat dia faham, kalau Nabi minta Abu Bakar untuk ganti di dalam urusan salat, sudah tentulah Nabi lebih suka dan lebih reda Abu Bakar untuk ganti di dalam urusan dunia. Sebab salat lagi besar. Dia orang bagi Abu Bakar. Meninggalnya Abu Bakar, pergi kepada Umar pemerintahan. Umar pun orang Quraisy, orang Mekah juga. Meninggalnya Umar ditikam, pergi kepada Uthman. Uthman pun orang Quraisy. Habis Uthman pergi kepada Ali. Ali pun orang Quraisy. Wafatnya Ali, Muawiyah. Lepas tu keturunan dia lah, Khalifah Bani Umayyah, dan berpusat di Syam pula lepas tu. Orang Ansar hanya memberikan perlindungan, memberikan tempat tinggal, memberikan segala-galanya untuk agama. Tapi adakah mereka rasa macam kita ni dunia kita tak dapat? Tak. Tahammul masyaqqat fillah adalah kelazatan iman. Sanggup susah demi untuk agama. Dan Nabi berikan resepi. Apa dia? Nabi kata, ayyakunallahu wa rasuluhu
ahabba ilaihi mimma siwahuma. Nak jadikan kita dapat kemanisan iman seperti mana kata Imam Nawawi tu, rasa sedap dalam beribadah tu, rasa sanggup untuk menanggung bebanan kerana kita ni sayang pada Tuhan ni, Allah dan Rasul kena diletakkan di depan berbanding segala-galanya. Apa itu sayang? Tuan-tuan, ini bagusnya orang Arab ni. Bila kita sebut sayang, cinta, apa definisi cinta? Kita sebut kat anak kita kan, ayah sayang kat kamu. Sayang tu apa? Define love. Kan? Sebahagian ulama mengatakan sayang itu ta'alluqu qalbil muhib bil mahbub. Kita panggil apa? Ta'alluq. Orang Melayu selalu sebut tertakluk. Tertakluk kepada terma dan syarat. Tertakluk ni maksud terikat. Betul? Ta'alluq qalbi al-muhib bil mahbub. Keterikatan jiwa pencinta kepada orang yang dia cinta, kepada objek yang dia cinta. Kalau Allah, maksudnya bukan objek, bukan orang lah, Tuhan. Kalau Nabi, insan yang sempurna itulah. Maka Nabi SAW kata, jiwa kita sentiasa terikat dengan Allah, jiwa kita sentiasa terikat dengan Rasul. Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah, di dalam kitab dia Ighathatul Lahfan, dia kata, nak jadikan diri seseorang itu saleh, setiap mukmin apabila nak melakukan sesuatu, kena tanya dua soalan dalam diri dia. First, aku buat ni untuk siapa? The second question is, layak ataupun tidak aku persembahkan benda ni kepada orang yang aku nak buat untuk dia tu. First, soalan pertama, ketika mana kita nak buat sesuatu, kita kena fikir, aku nak buat ni untuk siapa? Untuk Allah? Untuk manusia? Untuk Allah ke untuk manusia? Kalau untuk manusia, pahala tak dapat. Seperti mana sabda Nabi SAW, "Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih, fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih." Siapa yang hijrah kerana Allah dan Rasul, dapat pahala. Walaupun perbuatan hijrah tu sama, walaupun jaraknya sama, tapi kadar kecintaan kepada Allah itu akan menentukan ganjaran pahala yang kita akan terima. Sebab tu Nabi SAW nyatakan, kita ni kalau bagi emas sebesar bukit Uhud pun belum tentu dapat menyamai pemberian sahabat yang hanya satu tadahan tangan ataupun separuh. Sebab kadar cinta, kadar pengorbanan. Sahabat bagi satu tadahan tangan, pahala tak sama macam kita bagi satu ataupun emas sebesar bukit Uhud. Sebab kadar cinta tak sama. Sahabat Nabi SAW cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasul tu lebih daripada segala-galanya yang ada dalam dunia ni. Macam mana kita nak tahu kita mendahulukan Allah dan Rasul dalam setiap perkara dan keadaan? Bila mana bertembung antara kepentingan peribadi dengan kepentingan agama, kita nak cakap ke tidak dalam bab agama. Kalau aku cakap bab ni, hilang dunia aku. Masa tu kita nak dahulukan Allah kan nak dahulukan dunia kita. Kita semua berdepan dengan benda yang sama. Terutamanya golongan agamawan. Lagi besar tanggungjawab. Dia tahu hukum hakam. Tapi dia kata kalau saya cakap bab ni nanti susah sikit lah. Nanti orang tak panggil saya ceramah dah. Kalau saya cakap bab ni nanti, nanti kena gam pula. Kalau saya cakap bab ni nanti, kena buang parti pula.
Banyak pertimbangan kita kena fikir. Kan? Sebab kadang-kadang ada juga bila saya cakap dalam satu-satu isu, saya tak kata saya baik lah, tapi kadang-kadang ada benda saya bercakap. Ada juga kawan-kawan dia kata, teruskan, kami duduk di belakang. Kita pun tanya, bila nak duduk depan pula? Tak boleh Aisyah. Entah depan. Kan? Itu tak ada kepentingan apa pun, kadang-kadang kena maki je lah. Kan? Saya kena maki juga kan. Kadang-kadang benda yang saya cakap kan besar pun. Cerita pasal sunnah, cerita benci bid'ah je, kena. Tapi ada orang dia, kita akan bertanggungjawab terhadap apa yang kita cakap. Jadi itu kadang-kadang menyebabkan kita rasa takut. Nak bercakap, takut. Nak bercakap, takut. Nak bercakap kan, takut hilang kawan, takut hilang kuasa, takut hilang kedudukan. Ini yang pernah berlaku di zaman Nabi SAW, ketika mana Nabi SAW jemput Heraklius untuk masuk Islam. Heraklius ni hampir-hampir dah nak beriman dengan Nabi SAW. Masa Nabi tulis surat ajak dia masuk Islam tu, dia hampir-hampir dah nak masuk Islam. Dia siap sebut kepada Abu Sufyan yang belum beriman pada ketika itu, dia kata, "Lau kuntu indahu laghasaltu an qadamai." Kalau aku berada di sisinya, yakni di sisi Nabi SAW, aku akan basuh kaki dia. Kerana aku hormat dekat dia. Soalan-soalan yang diberikan oleh Heraklius kepada Abu Sufyan dan jawapan Abu Sufyan tentang Nabi membuktikan kepada Heraklius bahawasanya Nabi itu betul-betul Nabi. Sebab dia ni baca kitab, ahli kitab, dia Nasrani. Dia baca kisah-kisah ahli kitab ni, kisah-kisah Nabi ni dia baca. Dan dia tahu. Sebab Allah Ta'ala sendiri sebut dalam Quran, "Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum." Orang yang kami berikan kepadanya kitab, yakni sebelum daripada Al-Quran, golongan ahli kitab daripada kalangan Yahudi, daripada kalangan Nasara, mengetahui Nabi, mengetahui Muhammad seperti mana mereka kenal, mereka tahu anak mereka. Bahkan Adi bin Hatim kata, bahkan kami lebih kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan datang di akhir zaman lebih daripada kami tahu tentang anak kami. Sebab anak kami sewaktu dikandungkan oleh isteri kami tak tahu jantina dia apa. Kami tak tahu sifat dia bagaimana. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran di dalam Taurat dan di dalam Injil, sebelum daripada Nabi lahir, kami dah tahu dah ciri-ciri dia. Sebab tu orang Yahudi menunggu-nunggu di Madinah tentang kehadiran Nabi terakhir. Adi bin Hatim kata, kami lebih kenal Nabi akhir zaman berbanding kami kenal anak kami. Dari satu sudut lah. Jadi Heraklius hampir-hampir beriman dengan Nabi SAW. Dia kata, aku nak hormat dia, aku nak basuh kaki dia. Dia pun panggil orang-orang Rom, pembesar-pembesar Rom ni dipanggil balik. Dia panggil. Dia minta pengawal dia tutup pintu, kunci pintu semua. Lepas tu dia tanya pada pembesar Rom yang pada waktu itu beragama Nasrani. Dia kata, apa pandangan kamu? Kalau kita kekalkan kekuatan kita dan kematangan kita dan kehebatan kita dengan kita mengiktiraf lelaki yang tulis surat kat aku ni, iaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dia ni adalah Rasulullah. Orang-orang Rom bila dengar je, mereka jerit seperti jeritan himar dan mereka meluru ke pintu untuk keluar dan membantah apa yang disebutkan oleh Heraklius. Tapi dia orang tengok pintu kunci, tak jadi keluar. Heraklius kata, marilah kemari. Aku sebut tadi ni, aku sebut perkataan nak ikut Nabi ni, yang dia kata dia Nabi ni, hanya aku nak test saja iman kamu. Jadi aku dah nampak dah kuatnya kamu berpegang dengan agama Nasrani kamu. Marilah balik. Akhirnya dia tak jadi. Akhirnya
dia tak jadi beriman. Bukan hanya sekadar tak jadi, dikatakan dialah Maharaja Rom yang menghantar tentera kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sewaktu peperangan Mu'tah. Dialah orang. Asalnya dia sangat-sangat memuliakan Nabi. Dia percaya inilah Nabi akhir zaman yang dijanjikan oleh kitab yang dia baca, yakni kitab Taurat dan Injil. Tapi akhirnya kerana kepentingan, kerana nak mengekalkan kedudukan, dia memusuhi perkara yang dia rasa dan dia percaya benar. Ini bahaya. Jadi sebab tu tuan-tuan, kita kena banyak berdoa. Saya juga sama, tuan-tuan juga sama. Kita kena sama-sama berdoa supaya kita tidak menjadikan dunia itu akbar hammina. Tidak menjadikan dunia ini sebagai matlamat terbesar dalam jiwa kita. Itu yang dijanjikan oleh Nabi. Nabi kata, siapa yang jadikan Allah dan Rasulnya. Nabi tak kata, siapa yang jadikan Allah kemudian Rasulnya. Dah, Allah dan Rasul. Menunjukkan ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasul adalah mutlak. Kemudian ketaatan kepada Rasul itu tidak boleh dikemudiankan. Kerana Rasul itu membawa apa yang diwahyukan kepadanya oleh Allah Azza wa Jal. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi Muhammad itu tidak menyampaikan agama berdasarkan kepada hawa nafsunya. Tak. Tetapi apa yang disampaikan kepada kita oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dari sudut penyampaian agama adalah wahyu yang diwahyukan. Nabi tak ada kepentingan apa pun. Nabi tak ada kepentingan apa. Jadi sebab itu kita kena doa banyak-banyak. Sebab kadang-kadang ada manusia demi kerana nakkan dunia yang sedikit, sanggup tinggal prinsip. Sanggup melupakan Allah dan Rasul. Sebab tu kadang-kadang kita sedih. Kan? Negara orang Islam, bagaimana rasa sensitif kita dengan rasuah umpamanya? Bagaimana rasa sensitif kita dengan isu ketirisan dana awam? Kita relax. Tak ada apa. Bahkan sebahagian mungkin terlibat. Ini bahaya. Allah Subhanahu wa taala perlu dijadikan sebagai matlamat terbesar kita. Sebab tu waktu kita solat pun kita kata Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kita angkat takbir kan, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kenapa kita mulakan salat dengan takbir? Kita nak bagi isyarat. Bila Allah Ta'ala panggil, tak ada siapa boleh kata seruan dia lagi besar pada seruan Tuhan. Kita nak bagi isyarat. Bila masuk waktu salat, apa saja kerja kena tangguh sekejap. Aku kena pergi salat sebab Tuhan panggil. Bila masuk aja waktu salat, bila kita mula angkat takbir, kita bukan faham pun kenapa kita kena baca Fatihah setiap rakaat. Bukan ke Fatihah tu sama aja. Bacalah surah lain. Contoh, kita tak faham kenapa kena baca Fatihah. Kita tak faham kenapa kena rukuk sekali, kenapa kena sujud 2 kali, kenapa rakaat solat ni 3 rakaat, maghrib 4 rakaat, isyak, subuh 2 rakaat. Kenapa? Tak ada jawapan yang pasti. Kerana memang Allah Subhanahu wa taala tidak menyatakan dengan spesifik. Kenapa aku syariatkan perbuatan solat ni begini dan begini dan begini? Waktu kita buat haji umpamanya, kita melontar jamrah. Bismillahi Allahu Akbar. Dengan nama Allah, Allah Maha Besar. Kita baling. Baling tu baling apa? Ada orang kata baling setan. Jadi sebab tu dia baling dengan bata sekali. Ustaz suruh baling batu besar ni je. Kan? Dia pergi baling dengan payung, dia baling dengan kayu inci.
Masa saya buat haji kali pertama, masa tu bujang lagi. Tapi kita orang Melayu ni pendek sikit kan. Depan kita orang Turki, ada orang Arab ada. Terbang batu-batu. Terbang kayu, payung, selipar. Siapa baling? Sampai kena kat kepala Arab yang tinggi-tinggi tu. Arab tu pun tengok belakang. Ihnamu syaitan. Ya, ya jemaah, ya haj. Kami bukan setan. Kita bukan baling setan. Yang baling setan tu Nabi Ibrahim. Kita hanya mengimbau sejarah itu saja. Kita hanya mengimbau sejarah. Antara hikmahnya Allah Ta'ala suruh kita ingat balik. Nabi Ibrahim ni Allah Ta'ala suruh buat apa pun, dia buat. Sehingga kan suruh untuk sembelih anak yang dia pun tak faham apa dia punya hikmah, dia buat. Walaupun dia tak tahu sebenarnya memang Allah Ta'ala nak ganti sebab manusia tak tahu. Kita pun sama lah, Allah Ta'ala suruh kadang-kadang buat macam-macam. Kita pun tak faham kenapa. Kerana Allah Ta'ala turunkan ayat Al-Quran. Ayat Quran ni, sebahagian daripada ayat buktikan tentang kewujudan Tuhan. Ayat-ayat macam ni memang kena faham. Tentang kewujudan Tuhan, tentang kekuasaan Tuhan, tentang keesaan Tuhan. Yang ni kena faham. Tentang bahaya syirik, tentang kepentingan tauhid, tentang syurga, tentang neraka. Yang ni kena faham. Tapi ada satu lagi ayat Al-Quran yang berkaitan dengan ketaatan. Yang ni bukan untuk faham apa hikmah di sebaliknya. Yang ni untuk kita faham dan buat. Walaupun kita tak faham. Why? Kenapa? Kerana Allah Ta'ala nak suruh kita jadi hamba yang taat. Setelah kita tahu Quran tu daripada Allah, sunnah tu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya bagi contoh, tuan-tuan nak pun dah faham. Tuan-tuan panggil satu orang pekerja. Duk kerja kat rumah, jadi orang gaji lah. Kalau dia kata rezeki lebih sikit, dia kata saya tak larat nak kemas rumah ni. Kita ambil satu orang gaji, kita bayar gaji 1,000 sebulan. Ni, tolong kemas rumah ni, tolong masak, tolong basuh baju. Faham tak arahan ni? Faham tuan? Okey, buat. Dia pun masuk kerja, hari pertama kita kata pergi beli barang, aku nak makan. Masakan perlih apa? Perlih masak gulai kan? Dia kata aku nak makan gulai ikan semilang contoh. Kita dah bagi dia gaji sebulan. Dia pun catat. Tak maaf tuan, saya nak tanya, kenapa gulai ikan semilang? Kenapa tak ikan lain? Saya nak berhujah dengan tuan sekarang juga. Agak-agak lama tak dia kerja dengan kita? Lama tak? Aku bagi hang gaji untuk hang taat, bukan untuk hang soal. Allah Ta'ala bagi kita ayat Quran nak buktikan Quran tu daripada dia. Nak buktikan sunnah tu memang daripada Nabi. Setelah kita percaya, turun ayat suruh kita taat. Taat bukan untuk faham hikmah. Kalau ada pun alhamdulillah, tapi bukan semua. Bukan semua ada. Kenapa maghrib 3 rakaat? Kita kan faham. Tapi kita buat kerana kita nak jadi hamba yang taat. Banyak sangat persoal. Pasal apa kita kena maghrib 3 rakaat? Saya tak mau buat selagi saya tak faham. Saya ada satu pengalaman. Balik je daripada belajar dulu, solat dekat rumah satu hamba Allah, dia tengok saya solat, dia kata, kamu faham apa maksud solat? Lepas bagi salam, tadi tak sembahyang pun. Kamu faham apa maksud solat? Saya kata, solat ni bermula dengan takbir, berakhir dengan salam lah. Adalah rukun-rukun dia. Kamu belum faham apa itu solat. Baik, tak payah solat. Rupanya geng tarikat. Kita bagi laluan berdazan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Baik, kita sambung sikit lagi. Itulah analogi yang hampir untuk kita faham kenapa Allah Subhanahu wa taala suruh kita memulakan salat itu dengan takbir, iaitu kita membesarkan Allah. Walaupun kita tidak memahami setiap daripada hikmah di sebalik pensyariatan salat itu, tetapi bila Allah Taala panggil kita salat, kita datang, kita membesarkan arahan Allah, kita membesarkan perintah Allah. Saya buat, aku buat wahai Tuhan, kerana Allah dan Rasulnya lebih aku cinta berbanding kepentingan dunia segala-galanya. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi SAW kata, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dan di antara sifat yang menjadikan seseorang itu mendapat kemanisan iman, kelazatan dalam ketaatan kepada Allah, dan sanggup untuk menanggung bebanan disebabkan Allah, ialah dia tidak sayang mana-mana manusia, melainkan hanyalah dia sayang manusia itu kerana Allah. Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, kita melihat pengorbanan Abu Bakar dalam peristiwa hijrah adalah satu pengorbanan yang sangat besar. Sebab tu dalam hadis Nabi SAW sebut, ketika mana Nabi dari akhir-akhir hayat, Nabi kata apa? Lau kuntu muttakhidan nasi khalila lattakhadtu Abu Bakrin khalila. Kalaulah boleh aku ni ambil manusia lain sebagai orang yang paling aku sayang, aku akan ambil Abu Bakar sebagai khalil. Khalil ni maksudnya serahkan kasih 100%. Sebab tu Nabi Ibrahim tu dipanggil khalil.
Sebab Allah Ta'ala suruh buat apa pun, dia buat. Suruh sembelih anak pun, ready. Maksudnya, tak ada ruang lain dah. Untuk Allah. Allah saja. Nabi kata, dia pun Khalil juga. Dalam banyak-banyak Nabi Allah Ta'ala ni, Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad SAW dapat gelaran Khalil. Nabi kata, kalau aku boleh ambil manusia lain sebagai Khalil, aku ambil Abu Bakar. Tuan-tuan, boleh ke tak boleh? Memang tak boleh. Memang tak boleh. Tapi kenapa Nabi sebut tentang Abu Bakar ni? Nabi sayang ke Abu Bakar ni. Sebab apa Nabi sayang ke Abu Bakar ni? Sebab Abu Bakar pun sayang kat Nabi. Dalam keadaan kedua-duanya sayang tu, sayang menyayang tu, bukan lagu tu. Sayang menyayang tu tanpa syarat, bukan disebabkan kepentingan dunia, bahkan sanggup buang dunia kerana Rasul. Nabi sebut tu dalam keadaan Nabi nak hargailah pengorbanan Abu Bakar ni. Bukan hanya Abu Bakar, Asma pun sama, Aisyah pun sama. Anak lelaki Abu Bakar tu, Abdullah tu pun terlibat. Semua berperanan dalam nak menjayakan misi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tu dahsyat tu. Sayang manusia kerana Allah. Bukan sayang manusia sebab manusia ni sayang ada macam-macam sebab. Ada sayang manusia sebab nasab. Kita sayang kat anak, anak sayang kat bapa, sayang kat isteri sebab ada ikatan perkahwinan. Sayang kat bos sebab sayang bos, tuan-tuan. Mentara kerja ni sayanglah. Nanti bila dah pencen kira lain. Sayang kat bos sebab kedudukan. Kan? Tapi sayang pada sahabat, Nabi kata kena jadi bukan sebab apa-apa, tapi sebab Allah. Tuan-tuan, dalam sejarah, dalam sirah, ada manusia yang binasa sebab sahabat. Ada manusia yang binasa sebab sahabat. Kalau tuan-tuan baca dalam kitab-kitab sirah, kitab sirah Abu Nu'aim Al-Asbahani ada keluarkan satu riwayat. Uqbah bin Abi Mu'ayt, dia ni merupakan seorang lelaki daripada Quraisy yang pada peringkat awal sangat lunak dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia lunak dengan Nabi. Dia baik dengan Nabi. Hadiri majlis Nabi. Bahkan ada riwayat sebut dia pernah jamu pun Nabi ni. Makan. Tapi dia ni ada seorang sahabat lain yang bernama Ubay bin Khalaf. Siapa Ubay bin Khalaf? Ubay bin Khalaf ni orang yang betul-betul musuh dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Benci dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. So bila dia datang, dia tengok Uqbah bin Abi Mu'ayt lunak dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadir majlis Nabi. Dia kata, "Sabaqta ya ibna Abi Mu'ayt." Engkau telah meninggalkan agama engkau, wahai Uqbah bin Abi Mu'ayt. Uqbah kata, tak, aku tak tinggalkan agama aku. Dia kata, kalau kau tak tinggalkan agama engkau, kau kena cela Muhammad. Asalnya dia lunak dengan Nabi, dia buat baik dengan Nabi, dia tak maki Nabi. Tapi sebab nak jaga hati kawan, sebab nak jaga hati kawan, dia maki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kutuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia jadi musuh dengan Nabi. Sebab apa? Sebab nak jaga hati kawannya besar. Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam Al-Quran. Allah Taala kata, "Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila." Allah Taala ceritakan bagaimana nanti di akhirat nanti, bila sampai negeri akhirat,
ada manusia yang akan menyesal. Orang-orang zalim ni, dia akan sebut, ya wailata, alangkah malangnya aku. Dia kata, malang sungguh aku. Ya laitani, ya wailata laitani. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Alangkah baiknya kalau aku tidak mengambil fulan ini sebagai khalil. Alangkah baiknya. Sebab ada manusia dalam dunia ni berkawan sampai bagi binasa akhirat dia. Oh, tu bahaya. Sebab tu Nabi SAW banyak peringat kita. Kita kena banyak beringat bersahabat kerana Allah. Bukan bersahabat kerana dunia. Tapi itulah, susah juga nak cari kan. Tapi kena usaha. Kalau orang tanya mana tempat-tempat yang kita boleh cari sahabat kerana Allah ni, saya rasa yang senang nak cari ni tempat-tempat orang baik masjid lah. Hak mari dengar kuliah tu, insya-Allah lah boleh lah. Kita bersahabat kerana Allah. Kita benci orang pun bukan kerana kedudukan dia. Kita benci manusia pun bukan sebab dia B40. Kalau faham lah. Tapi kita benci sebab maksiat yang dia buat. Tapi kita kena usaha untuk dia jadikan diri dia tu jauh daripada maksiat. Seperti mana kita juga mengharapkan sahabat kita untuk beri teguran pada kita bila kita juga terjebak dalam maksiat kepada Allah. Kalau kita dapat kawan macam ni, hebat. Jangan tinggal, jangan lepas. Bila seorang sahabat boleh bagi tahu kat kita, Assalamualaikum, saya ni just nak bagi sikit peringatan. Apa yang awak buat tadi tu tak betul, maksiat kepada Allah. Tuan-tuan, kalau ada sahabat macam ni, bagus. Kita pun kena jadi macam tu. Ni susah juga ni kan. Kadang-kadang lagi rapat, lagi susah nak tegur kan. Sebab tu Nabi SAW ajar macam mana cara nak tegur. Cara nak tegur yang pertama, gunakan kaedah sentuhan. Saya sebut dah dulu pada budak-budak motor, konvoi hari tu. Saya kata, bagus ni budak-budak muda naik motor, jumpa ilmuwan, jumpa mufti, bagus. Tapi jangan hanya ke konvoi naik motor. Kena buat, kena tunai hak-hak persahabatan. Haqqus sodaqah. Apa dia? Pertama, kena beri teguran. Yang kedua, kena bimbing arah kebaikan. Dia nak bagi teguran. Satgi saya bagi ustaz, dia masam muka dengan saya. Senang. Pertama, guna kaedah sentuhan. Kalau halal disentuhlah. Kalau tak halal, jangan. Satgi, budak-budak kuib kena jaga. Satgi jenuh pula kes. Ada ni raba-raba ni pasal apa ni? Rektor kata boleh. No. Yang boleh sentuh je. Anak dara orang jangan sentuh. Jangan susah pula aku nak jawab. Okey. Sebab Nabi SAW pernah sentuh bahu Ibnu Umar. Nabi kata, kun fid dunya ka'annaka gharib aw abiru sabil. Kita bila rapat dengan kawan, kita nak tegur, kita pegang dulu. Pegang dia. Pegang bahu dia. Lepas tu Nabi kata, ucapkan sayang kepada dia. Dalam hadis riwayat Abu Dawud, Nabi SAW kata, bila salah idza ahabba ahadukum akhahu falyu'limhu annahu yuhibbu atau kama qala. Apabila salah seorang daripada kamu sayang sahabat dia, bagi tahu dia sayang pada sahabat dia. Boleh? Kita kawan dengan seorang ni, katalah Man, mai Zat. Kita pegang dia. Aku sayang kat hang. Boleh? LGBT ni kacau betul lah. Kita nak buat hadis orang nampak macam LGBT. Kan? Tapi benda tu berkesan. Buatlah. Bila kita nak tegur sahabat kita, pegang, kita kata, aku sebut ni sebab aku sayang kat hang. Bukan sebab aku dengki, bukan sebab aku nak berjatuh nama hang. Kita berkawan kerana Allah. Teguran daripada seorang sahabat kepada seorang sahabat. Ikhlas. Tak ada kepentingan apa. Benda yang buat tu salah. Dia bila dengar pun dia tahu, maksudnya hang bagi nasihat kat aku ni bukan sebab hang benci pun. Tapi sebab hang sayang.
Nak lagi bagus? Nak lagi bagus? Kita kita sebut kebaikan dia dulu. Ni benda bagus yang hang buat, ni benda bagus yang hang buat ni. Ada satu je yang kurang bagus sikit. Hak yang ni. Yang ni kalau hang dapat ubah, lagi jadi bagus. Lepas tu kita cover. Aku pun banyak salah juga, hang tegaklah aku. Sekali kita kata, hang ingat hang baik sangat. Kita cover siap-siap. Aku pun tak bagus juga. Hang tegur aku kalau ada. Kan? Boleh tak tu? Saya ni susah agak nak cakap perleh ni kan. Tapi kena belajar-belajar lah juga. Saya orang Perak. Bolehlah tara tu. Paling tidak, ada orang kata apa, two-way communication. Sayang seseorang tu kerana Allah. Bukan sayang sebab kedudukan dia. Sayang kerana Allah akan membawa kita ke arah syurga. InsyaAllah. Kemudian, Nabi SAW menyebutkan, wa ayyakrah ayya'uda fil kufur ba'da an anqadahu Allah, dan dia benci untuk kembali ke kufuran, kembali ke arah kekufuran selepas Allah Ta'ala selamatkan dia, kama yakrah ayyuqdhafa finnar, seperti mana dia benci kalau dia tu dicampakkan dalam neraka. Bila kita dah kenal iman, automatik kita akan benci kepada kufur. Bila kita kenal iman tu apa dia? Tauhid kepada Allah Ta'ala tu apa dia? Mengesakan Allah Ta'ala tu apa dia? Nikmat sujud hanya untuk Allah Ta'ala tu apa dia? Kita akan benci kepada kekufuran. Sebab tu, kalau tuan-tuan tengok, kebanyakan sahabat-sahabat kita yang saudara baru ni, yang masuk Islam sebab dia faham, semangat dia untuk dakwah pada orang lain tu kuat daripada kita ni. Sebab dia dah merasai dah keburukan syirik. Dan dia betul-betul menghargai nikmatnya tauhid. Sama jugalah. Sesiapa yang merasai kemanisan sunnah akan membenci keburukan bid'ah. Ni saya kena sebut juga kan. Bila tang-tang akhir ni, musuh pada agama yang merosakkan agama, syirik, maksiat, bid'ah. Tapi maksiat ni orang tahu benda tu maksiat. Tapi kalau bid'ah ni dia bahaya sikit. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, mudah-mudahan Allah Ta'ala bimbing kita supaya kita dapat merasai kemanisan iman. Supaya kemanisan iman itu walau berkurang, kita akan usaha untuk tambah. Kalau tak mampu, kawan kita ada duk guide kita, duk bimbing kita. Saya juga memerlukan nasihat. Tuan-tuan juga memerlukan nasihat. Kita kena jadi satu masyarakat yang sedia menerima dan memberi nasihat. Ad-dinun nasihah. Agama itu adalah nasihat.